المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang ketiga, hubbul mal, kasih kepada harta. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Titisan Hujan Lautan Sufi. Kita sedang melihat akhlak-akhlak mazmumah ataupun sifat-sifat mazmumah. Kita dah lihat dua. Satunya syarahut ta'am, sangat gemar kepada makanan. Yang keduanya syarahul kalam, sangat gemar berkata-kata. Pada malam ini yang ketiga, iaitu hubbul mal, kasih kepada harta. Hubbul mal ini kalau dalam kitab Nawa Syekh Qadir dia letak di bawah syarahut ta'am. Sedikit penjelasan di bawah syarahut ta'am. Sebab hubbul mal ini dia datang bila mana kita suka pada makan. Bila kita gemar makan, maka kita tak boleh nak makan makanan yang sedap-sedap, kecuali kalau kita ada harta, ada duit banyak, baru boleh makan makanan yang sedap-sedap. Kalau tak ada duit, macam mana nak makan makanan yang sedap-sedap? Jadi bila mana kita ada sifat syarahut ta'am, sifat mazmumah yang pertama, maka dia secara automatiknya ada hubbul mal, nak kepada harta lah. Sebab nak memenuhi keinginan perut kita yang nak makan. Dan nak makan, tak ada orang yang nak makan makanan yang tak sedap. Semua orang nak makan makanan yang sedap. Hatta budak-budak pun pandai pilih makanan yang sedap. Kita orang tua lebih-lebih lagi memilih makanan yang sedap-sedap. Jadi makanan yang sedap-sedap ni kadang-kadang mahal harga dia, maka memerlukan kepada duit. Bila perlu kepada duit, dia mari satu lagi penyakit, iaitu hubbul mal. Akan jatuhlah dalam hati kita sakit cintakan harta ataupun kasihkan harta. Maka dia jadi berlumba pula situ nak cari harta. Itu Syekh Qadir sebut secara sepintah lalu dalam bab syarahut ta'am. Cuma di sini dia asingkan. Yang ketiga dia sebut ialah kasih kepada harta. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kata Allah, harta benda dan segala anak cucu ialah perhiasan kehidupan dunia. Artinya orang berhias dengan kedua-duanya di dunia. Dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu, atau perkataannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Ini bukan terjemahan saja ni, masuk syarah sikit-sikit.
Kalau terjemah tak ada kalau kalimah tasbih tu. Dia hurai sikit-sikit ayat ni. Baik. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda dan segala anak cucu. Dua benda Allah Ta'ala highlight sini. Satu, harta. Ulama lughah sebut mal ni daripada kalimah mala yamilu. La yusammal malu malan. Tidak dinamakan harta itu harta. Tengok dari sudut kalimah pula. Tidak dinamakan harta itu harta li'annahu yamilul insanu ilaihi. Kerana cenderung hati manusia tu kepada harta. Sebab tu dinamakan dengan mal. Ambil sempena daripada kalimah mala yamilu, iaitu kecenderungan. Sebagaimana qalbun lah, hati. Kenapa dinamakan qalbun itu qalbun? La yusammal qalbu qalban. Tak dinamakan qalbun itu adalah qalbun disebabkan oleh dia tu kasratut taqallub, kerana dia banyak berbolak-balik. Bahkan ulama sebut lebih cepat berbolak-balik daripada air yang mendidih lagi. Itu hati. Berubah lebih cepat daripada air yang mendidih. Kalau nak kira air yang mendidih, kita boleh tengok air tu duk bergerak dalam ceret tu. Tapi ulama kata hati ni dinamakan dengan hati sebab dia lebih cepat lagi berbolak-balik. Baru tadi kata nak mari masjid tak jadi pula dah. Baru seminit tak sampai seminit tadi kata nak mari masjid sembahyang maghrib. Bunyi hujan 2 titik tak jadi dah. Padahal hujan baru turun 2 titik ya. Tak lebat lagi tukar dah. Sembahyang di rumah dia kata hujan turun baru 2 titik. Kalau lebat agak jawab dia kira dok dalam masjid ya. Tu hati berubah cepat. Baik. Jadi harta pun begitu jugalah, kerana kecenderungan hati manusia kepada harta tu, maka dinamakan harta itu dengan kalimah malun. Jadi dalam ayat ni, dalam surah Kahfi ni, surah Kahfi ni sunat baca hari Jumaat. Satu hari tu, siang ataupun malam, bacalah. Salah satu daripada yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Kahfi ni, tiap-tiap hari Jumaat duk lalu di lisan kita. Kalau kita mulazamah duk baca surah Kahfi, maknanya akan lalu tiap-tiap minggu hari Jumaat atau malam Jumaat. Ayat ni, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut dua. Satu harta, satu anak. Lepas tu dia susun. Dia susun al-malu dulu, baru datang al-banun. Bawa mari anak pinak. Kenapa ni ulama bincang? Kenapa Allah Ta'ala sebut dulu harta, kemudian baru datangkan kalimah anak? Sebab harta ni kata ulama, antara yang sebut ni adalah Syekh Sya'rawi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir dia. Dia kata kerana harta ni amun, dia lebih umum fil mukhatabi, pada orang yang mendengar ayat ni. Harta ni kena pada semua. Tak ada orang yang tak ada harta. Wa in qalla, sekalipun dia ada harta tu tak banyak sikit, tapi tetap ada. Tak ada orang yang tidak ada harta. Dia mesti akan ada. Tak ada banyak sikit, tak sikit banyak, mesti akan ada. Banyak mana ada? RM1 je. Ada tak kira? Banyak mana harta? Ada 50 sen je. 50 sen tu pun harta lah. Apatah lagi bukan setakat duit sebagai harta, bahkan tanah, bahkan aset, bahkan saham, bahkan macam-macam lagi, ladang, kebun dan sebagainya. Harta yang dimiliki oleh seseorang itu. Maka
Kenapa Allah Ta'ala letak harta dulu sebagai zinatul hayati dunia? Sebab semua orang ada harta. Sikit banyak ya beza. Adapun anak, tak semua orang ada. Adapun anak, tak semua orang ada. Memang Allah Ta'ala takdirkan gitu dah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi dia anak perempuan, ada orang Allah Ta'ala bagi anak laki, ada orang yang Allah Ta'ala jadikan aqima mandun. Tu Allah Ta'ala sebut siap-siap dah. Bak anak ni tak semua orang akan ada, tapi bak harta semua orang ada, bezanya sikit banyak je. Tu ulama sebut kenapa didahulukan al-mal daripada anak-anak. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut al-mal wal banuna zinah. Dia sebut zinah. Bila sebut zinah, maka dia terjemah alih bahasa zinah ni ialah perhiasan. Bila sebut perhiasan, maknanya dia bukan benda yang daruri, bukan benda yang sangat-sangat jadi keperluan pada kita bila sebut perhiasan ni. Kalau contoh perhiasan ni kalau kita letak nama perhiasan ni, gelang mah, tu contoh perhiasan. Boleh ke kalau tak ada? Boleh je kalau tak ada pun. Tapi bila ada, tu dipanggil ni perhiasan ni, gelang mahnya. Kalau rumah gak maknanya sepatutnya ada dalam rumah kita tu boleh jadi majlis. Majlis ni apa? Tempat duduk macam orang Arab tu, tilam. Tu cukup dah sebenarnya dalam rumah kita. Tapi doa kena ada sofa pula yang Chesterfield ke apa. Tu macam ni. Tu Chesterfield, orang duk gila. Nak beli yang ni. Yang ni tak murah harga dia ni. Tu dipanggil perhiasan dipanggil. Anak dengan harta ni adalah zinah kata Allah. Dia adalah harta. Dia adalah hiasan. Dia bukannya daruri. Maknanya semua orang nak kena ada. Kena ada banyak pula. Anak kena ada banyak. Harta nak kena ada banyak. Tak, dia bukan benda daruri. Kalau daruri ni maknanya setiap orang kena ada daruri. Tu daruri macam kita. Sehelai baju ataupun 2 helai baju. Tu daruri. Sebab apa? Nak menutup aurat tubuh badan kita. Lepas tu yang selai lagi gunanya untuk gilir. Bila kotor yang ni boleh tukar dengan yang kedua. Yang penuh dalam lemari tu. Tu zinah dah tu. Tu perhiasan dah. Bukan lagi apa? Keperluan darurat dah. Ni daruri ni maknanya darurat. Apa yang kita perlukan secara darurat? Secara daruri yang kita perlu duit sebanyak mana? Dalam satu hari katakanlah. Dalam satu hari yang kita perlu katakanlah RM50 ataupun RM100 lah. Satu keluarga kita satu hari. Apa kita tak ada bukan RM100, lebih daripada RM100 ada dengan kita. Tu ingat itu zinah dipanggil. Itu perhiasan kehidupan dunia. Maka dalam bab ni, dalam nombor 3 ni, sifat madmumah ni, hubbul mal tu dia akan jadi sampai tahap orang ni bila dia kasih kepada harta, sampai tahap dia akan langgar perintah Allah. Bila dia ada banyak, sedangkan Allah Ta'ala bagi tahu harta dengan anak ni hanya perhiasan dunia saja. Bila kita ambil lebih dan kita bubuh pula dia dalam bentuk cinta di dalam hati, maka dia akan sampai satu tahap manusia ni akan langgar perintah Allah Ta'ala sebab harta. Mula mari perintah zakat bila ada banyak, lebih daripada nisab 20,000 lebih katakanlah ada dalam simpanan kita, wajib kena keluar zakat 2.5%. Dia mari rasa berat nak keluar zakat. Sebab apa? Duk berasa duit dia. Bahkan
boleh jadi kalau dia keluar pun zakat, katakanlah zakat dia pada tahun tersebut 10,000, maka dia keluar tu dalam keadaan beransur-ansur. Nah, dia jadi macam bayar ansuran pula. Ada 10,000 ni kita bagilah, bagi dulu 100, nak bagi 1,000 kepada orang miskin, berasa sayang. Berasa sayang dengan duit tersebut. Padahal 10,000 zakat dia. Patutnya boleh pergi tolong 10 orang ataupun tolong 5 orang. 5 orang fakir miskin, asnaf, pergi cari, mu boleh buat apa? Aku boleh mesin tebu, jual air tebu. Beli mesin tebu dia. Berapa harga mesin tebu? 3,000. Beli 3,000. Biar dia meniaga air tebu. Biar selepas daripada tu dia meniaga sungguh-sungguh jual air tebu, lepas tu biar dia pula keluar zakat. Kalau duk bagi 100, nak beli apa? Masuk spek mak habis. Masuk apa? Masuk Tesco tak cukup 100. Minyak saja dekat 50. Pas nak beli nak beli minyak plastik tak boleh, komersial. Tu. Benda-benda yang duk berlaku dalam masyarakat kita tu semua tu. Cuma nak sebutnya, orang yang ada hubbul mal, dia akan melanggar akhirnya perintah Allah Ta'ala. Berat lagi daripada tu, tadi saya sebut contoh keluar zakat, bertangguh. Berat lagi daripada tu, dia akan jadi orang yang ingkar mengeluarkan zakat. Siapa tahap tu? Tak wajib zakat. Siapa tahap tu? Apa yang berlaku selepas kewafatan baginda Nabi, tu golongan riddah tu. Antaranya ialah enggan mengeluarkan zakat. Mengatakan zakat tidak wajib. Kenapa keluar sampai peringkat tu? Sebab hubbul mal ada. Dalam hati mereka ada cinta pada harta. Macam ayat Quran cerita apa? Cerita tentang sahabat Nabi yang bagi alasan tak nak turut serta dalam peperangan. Allah Ta'ala sebut apa? Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Syaghalatna amwaluna, menyibukkan akan kami. Apa benda yang menyibukkan mereka tu? Amwaluna wa ahluna, harta benda kami. Tu Allah Ta'ala sebut amwaluna. Baiknya Allah Ta'ala dia sandar lagi harta tu pada kita. Tu baik. Walaupun dalam keadaan engkar tu, walaupun dalam keadaan duduk langgar perintah Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala guna amwaluna. Syaghalatna amwaluna. Patutnya pada masa tu tak mengaku dah harta kita, sebab kita duduk buat salah. Harta siapa bagi? Harta Allah. Kami yang bagi. Nahnu narzuqukum wa iyahum. Dalam bab apa? Dalam bab ayat jangan bunuh anak tu. Kata Allah Ta'ala, nahnu narzuqukum wa iyahum. Kami yang bagi rezeki pada kamu dan mereka. Jangan bunuh mereka. Sebab setiap orang yang Allah Ta'ala zahirkan di dunia, nama makhluk, rezeki dah dijamin oleh Allah Ta'ala. Nama dia ar-rizqul madmun. Rezeki ni ada banyak jenis. Imam Ghazali bagi kepada 4. Salah satu daripadanya ialah ar-rizqul madmun. Rezeki yang dah dijamin oleh Allah Ta'ala. Rezeki yang macam mana? Rezeki yang berbentuk al-kafaf, maknanya cukup-cukup untuk semua orang. Makan memang akan ada, tempat tinggal memang akan ada untuk setiap orang. Minuman memang akan ada. Apa lagi? Tempat tinggal memang akan ada pada orang tersebut. Pakaian memang akan ada. Walaupun kita tengok orang tu tak bekerja, orang fakir, orang miskin, pasti kita tengok dia ada tempat tinggal juga. Mana? Boleh jadi tidak rumah di bawah jambatan. Kalau tidak di bawah jambatan, di pondok buruk. Ada pakaian tak dipakai? Ada. Itu rezeki yang makmum. Ulama sebut lagi dalam bab rezeki makmum ni, kenapa sampai peringkat jadi gitu? Walaupun Allah Ta'ala dah jamin dah semua akan dapat rezeki cukup-cukup tu. Kenapa jadi gitu? Sebab manusia yang yang diberi pemerintahan khianat. Adapun yang Allah Ta'ala jamin, setiap tempat dia mesti akan cukup dengan kadar penduduk yang ada. Macam kita ambil contoh, yang ni Syekh Fahmi pernah sebut. Almarhum Syekh Fahmi pernah sebut. Kalau kita ambil contoh Malaysia lah, negara kita Malaysia, kenapa kita duk tengok ada juga golongan gelandangan?
Golongan maja'at ni, golongan yang tak cukup makan, yang lapar ni, yang kebulu ada juga. Perlu ada orang bagi makanan, ada yang tak ada tempat tinggal, duduk bawah apa? Duduk bawah flyover, duduk tepi apa? Tepi-tepi sungai dan sebagainya. Kenapa jadi gitu? Sedangkan ada rezeki yang madmun daripada Allah Taala. Syekh Fahmi pernah sebut, dia kata disebabkan oleh penyelewengan dan penipuan berlaku dalam negara tersebut. Allah Ta'ala bila dia buat satu-satu negara lah, bumi lah, maknanya setepak-setepak tu, dia akan sediakan hasil mahsul yang cukup untuk kadar penduduk di situ. Pas negara kita minyak ada, sawit ada, getah ada, kalau dulu biji ada, apa lagi, emas ada, emas banyak negeri duk ada. Tapi macam mana boleh ada orang yang merempak, rakyat yang tak ada rumah, makanan tak cukup, fakir miskin ramai. Kenapa boleh jadi gitu? Sebab ada orang yang dah salah guna kuasa. Tu rezeki madmun dah daripada Allah Ta'ala. Ada orang khianat tu. Ada orang yang buat khianat, ada orang yang tak amanah dalam jaga khazanah yang Allah Ta'ala sediakan dalam perut bumi. Baik. Tu rezeki, salah satu daripadanya rezeki madmun. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut al-mal wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak pinak ni zinatul hayati dunya. Setakat tu. Yang selepas daripada tu wal baqiyatus salihatu. Allah Ta'ala sebut pun wal baqiyat. Baqiyat ni maknanya baki, yang kekal. Nama Allah Ta'ala al-baqi, yang maha kekal. So maknanya Allah Ta'ala cerita yang selepas daripada dunia tu, yang tu yang kekal. Adapun yang sebelum tu mal banun zinatul hayatid dunya, yang tu yang binasa. Dia asing siap-siap dah nak suruh kita mudah faham. Harta dengan anak pinak tak akan ikut kita masuk dalam kubur. Harta sebanyak mana pun, sebut dah dalam kuliah lepas, hatta seorang tu saya sebut dia adalah Gubernur Bank Negara. Gubernur Bank Negara, tanda tangan dia pada duit itu sangat-sangat penting. Kalau tak ada tanda tangan dia, cetaklah sebanyak mana pun tak sah untuk dijual beli. Kena ada tanda tangan dia, Gubernur Bank Negara. Tapi andai meninggal dia, pen sebatang yang dia guna untuk tanda tangan tu orang tak selit di kain kafan. Orang tak selit. Apatah lagi nak baluk dia tu pun kena sepakat waris. Bukan ikut dia. Aku nak membaluk aku sebanyak ni 7 lah aku nak membaluk aku. Dah tak pakar dah dia, pakar hak waris dah. Waris kata kita nak baluk dia ni berapa lah? Kita baluk dia 3 lah cukup ataupun 5 lah cukup beli 7 lah dia kata mahal, dia kata kain kapan sekarang ni. Harta dia kita bagi sama kita lepas ni. Tu nak beritahu hatta kain kafan tu pun yang menentukannya adalah waris. Pas kita bawa apa? Tak ada bawa apa-apa. Sebagaimana kita datang seorang diri telanjang bulat, begitulah balik ke akhirat dalam keadaan seorang diri telanjang. Harta tinggal, tidak kita punya, kecuali yang kita jadikan dia dalam bentuk baqiyatus salihat. Begitu juga dengan anak. Tak ada seorang bawa anak pergi sekali, kecuali meninggal satu masa dengan kita lah. Yang tak meninggal satu masa dengan kita, jawab dia tak ada seorang pun nak turut kita masuk dalam kubur sekali duduk dalam tu. Tak ada. Habis-habis pergi kucuk di dahi lah. Tu pun kalau berani. Tu pun kalau tak takut, tak terpengaruh dengan cerita-cerita hantu dalam kubur ataupun dalam TV. Kalau terpengaruh dengan cerita kat, jawab dia nak pergi kucuk tu pun takut. Sebab apa? Takut kita celak mata pula. Sebab cerita dalam TV tu ajar gitu. Orang yang dah meninggal celak mata semula jadi hantu. Budak-budak takut nak pergi cium jenazah.
jenazah nenek, jenazah tok, jenazah umur, tu kena suruh pergi barulah memberanikan diri. Apatah lagi nak pergi turut duduk sekali dalam kubur tak ada anak pergi. Ni nak beritahu Allah Ta'ala sebut mal dan banun ni zinatul hayatid dunya. Setakat tu ya. Sebelum mati ya. Cerita bab harta dengan anak pinak ni sebelum mati ya. Lepas mati tak ada dah. Lepas mati cerita dia apa yang kita tinggal untuk kekal sebagai amal soleh. Maka harta boleh jadi amal soleh kalau kita pandai guna. Anak pinak boleh jadi amal soleh kita. Bahkan pahala duk sapa pada kita kalau kita pandai dia jadi baqiyatus salihat juga. Sebab tu hubbul mal jadi mazmumah kalau kita tak pandai untuk jaga dia. Tapi kalau kita pandai tak ada masalah. Baik. Hubbul mal ni bila sebut tajuk hubbul mal, kita jangan bayangkan hubbul mal ni hanya ada pada orang kaya saja. Dia boleh jadi ada pada orang fakir, ada orang miskin. Ada pun orang kaya boleh jadi tak ada sifat hubbul mal pada dia sebab dia dah diberi benda tu. Dia nak apa ada. Dia nak rumah, dia ada rumah besar. Dia nak kereta, dia ada kereta yang dia nak pakai. Dia nak apa? Dia nak duit cukup, dia nak beli apa dia ada. Jadi dalam hati dia tak ada hubbul mal. Bila orang minta derma dia boleh bagi dengan mudah, banyak dia bagi. Tu sahabat-sahabat Nabi ramai yang begitu kan. Abu Bakar As-Siddiq habis harta dia bagi, tinggal Allah dan Rasul. Umar bagi separuh daripada harta. Orang kaya tapi tidak ada hubbul mal dalam hati dia, so dia boleh memberi dengan senang. Kadang-kadang yang payahnya nak bagi ni kita yang harta pun tak ada. Lepas tu ada pula hubbul mal campur dengan tamak. Tamak nak pada harta. Kereta kancil je tapi dalam kepala nak beli Tesla. Kereta kancil, duit nak beli, nak bayar ansuran kancil tu pun cukup-cukup je. Tolak dulu ansuran kancil. Kalau dululah ada kancil, sekarang ni tak ada kancil. Cuma nak beritahunya, tolak dulu yang kancil. Lepas tu tolak lagi yang ni sikit-sikit, habis licin. Tapi dalam kepala aku nak pakai Tesla satu masa nanti. Aku nak pakai itu ini dan sebagainya. Tak nak pakai apa? Pakai 310 kalau dulu. Tak nak pakai apa? iPhone 13 Max ke apa? Nak pakai yang tercanggih sekali. Dalam kepala duk mikir nak kupu semua sekali tu. Sampai peringkat kadang-kadang boleh lalai dengan benda tersebut. Bila ada bila ada cinta ni. Cinta ni kan menyebabkan orang galik kan. Cinta ni kan menyebabkan seseorang tu galik. Tak kira cinta pada apa, dia akan jadi galik. Kalau cinta pada manusia, dia galik dengan manusia tu. Kalau cinta pada manusia, boleh tengok tangga rumah manusia yang dia cinta tu tak apa dah. Kekasih hati dia pergi tengok tangga rumah, pergi tengok pagar rumah, pergi tengok pok mertua, rasa sedap dah. Tu galik dengan orang yang dikasih. Begitu juga kalau ada dalam diri kita ni cintakan harta, galik dengan harta. Bila galik dengan harta dia tak kira tu, halal haram dia tak kira. Dia rasa nak join Bitcoin, dia join Bitcoin. Dia rasa nak join itu ini, dia tak tanya dulu halal haram, dia join dulu. Apabila tahu halal apa, bila tahu haram, mula ada kaul pendapat fatwa ulama yang kontemporari mengatakan halal. Mula cari, tengok tak ada juga, untung banyak dah. Bahasa tu susahlah. Tu nak beritahu jiwa manusia bila ada hubbul mal. Baik, Allah Ta'ala sebut lagi wal baqiyatus salihat. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Baik. Wal baqiyatu ni yang akan kekal. Nama pun wal baqiyat. Duduk belakang dah dia punya terjemahan dia. Kekal faedahnya diterjemah. Wal baqiyatus salihatu. Dibubuh salah satu daripada huraian. Daripada hadis lain. Nabi sebut al baqiyatus salihatu
Salah satu daripadanya ialah tasbih. Tasbih. Ya, tu yang ditulis kat bawah tu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada riwayat setakat tu. Ada riwayat sambung wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Macam tuan-tuan duk baca tasbih dalam sembahyang tasbih tu lah. Cuma ada huraian yang mengatakan bahawa baqiyatus salihat tu adalah as-salawatul khamsah. Sembahyang yang 5 waktu ni. Yang ni antara amalan yang kita akan bawa kekal masuk dalam kubur. Bukan sembahyang 5 waktu sajalah. Apa-apa kebajikan amal soleh yang kita buat, dia tak terhenti dengan mati. Tak terhenti dengan mati. Hatta kalau kita gunakan harta dan anak tu pada amal soleh pun tak terhenti dengan mati. Lepas daripada mati tu duk jalan lagi. Harta berjalan lagi, kita panggil sedekahun jariyah. Anak-anak yang kita tinggal tu pula pahala duk sapa lagi pada kita. Bahkan dalam hadis ada sebut, kadang-kadang kita tertanya, kenapa aku duduk di kedudukan ini? Tinggi kedudukan kita. Bila dah meninggal tu tahu-tahu tinggi kedudukan kita di sisi Allah Taala lepas daripada meninggal. Rupa-rupanya disebabkan asbab doa daripada anak-anak soleh yang kita tinggal. Boleh jadi asbab. Kekal tu bawa siapa dalam kubur. Tu semua tu galakkan tu nak suruh kita wujudkan ataupun lahirkan daripada zuriat kita anak-anak yang soleh. Biar pakak-pakak berusaha lah, pakak-pakak berikhtiar. Sebab apa? Ni benda yang baqiyatus salihat. Ni termasuk di antara benda yang kekal ni selepas daripada kita mati. Siapa dia? Anak yang soleh. Pakak kita dengan bini kita, didik molek-molek anak kita biar jadi anak-anak soleh belaka. Tak soleh, nak soleh ni dia kena lalu ke agama. Kena sebab agama saja yang menyolehkan manusia. Kalau kita tak bagi agama pada dia, jawab dia nak soleh kok mana? Sebab soleh ni dia jadi dengan agama. Kita tak bagi agama, duk bagi pendidikan yang sekular kan, tak soleh lah jawab dia. Kena bawa ke agama biar seimbang di antara apa? Di antara duniawi yang kita nak bagi tu dengan ukhrawi. Baik. Wal baqiyatus salihatu. Ni yang kekal selepas daripada kita mati. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kenapa disebut salihat? Sebab ada juga wal baqiyatu as-sayyi'at. Ada juga yang kita tinggal dalam bentuk kejahatan. Macam tuan-tuan baca hadis hadis yang Nabi cerita tentang anak Nabi Adam alaihi salam. Yang membunuh, yang berbunuh-bunuhan antara dua orang tu. Seorang itulah yang bunuhnya, yang seorang lagi, aku tak nak bunuh kau. Dan kau nak bunuh lah. Maka Nabi sebut dalam hadis, yang membunuh tu dialah orang yang memperkenalkan jenayah bunuh yang pertama sekali dalam sejarah manusia. Maka setiap jenayah bunuh yang berlaku selepas daripada dia, maka dia dapat saham. Bayangkan jenayah bunuh ni duk berlaku sampai ke hari ni, pas sampai kiamat duk berlaku jenayah bunuh ni. Setiap kali berlaku jenayah bunuh, orang kena daripada siapa? Kena daripada dia mula-mula sekali. Maka dia akan dapat saham tersebut kerana dia memperkenalkannya. Sebab tu tinggal benda-benda comel, tinggal benda-benda baik, nasihat-nasihat yang baik, perkataan-perkataan yang baik pada orang sekeliling kita, biar orang kenang kebaikan, biar orang tahu kebaikan daripada kita, biar orang kenal kebaikan, jangan kita perkenalkan kejahatan kepada orang. Ni orang kenal kejahatan daripada kita. Maka kita boleh hasil dia. Macam Babak pernah sebut contoh apa? Contoh Babak pernah sebut contoh orang alim. Orang alim ni orang yang digelar sebagai muqtadan bih, orang yang diikuti, dicontohi dalam masyarakat.
Bila dia ni jadi orang dicontohi, tuan-tuan orang kaki masjid kadang-kadang dicontohi, tambah-tambah jadi AJK, pengerusi, imam, bila semua sekali tu, agamawan, ustaz, tu orang contohi, orang tengok, orang ikut, orang tengok, orang follow. Bila kita ni jadi orang muqtadan bi, bapa kata, contoh dia kata, orang pergi ke rumah tok guru, orang tengok rumah tok guru banyak TV rumah dia. Pasal besar-besar. Ruang tamu pun besar. Dalam bilik tidur pun tok guru kata ada juga satu dalam bilik tu tidur. Sani juga lah. Pergi ke ruang lain, ruang apa? Ruang keluarga ada juga satu. Banyak TV rumah tok guru. Pada masa tu tok guru kena bagi tahu. TV ni asal dia harus zat TV itu harus dia jadi haram ke, wajib ke, sunat ke, makruh ke pada perbuatan mukallaf hamba tu berinteraksi dengan TV. Bila ada orang tengok rumah tok guru ada TV, pas ke dalam tandah jamban pun ada TV, contoh canggih rumah tok guru ni. Maka tok guru kena bagi tahu rumah saya memang banyak TV. Tapi TV yang saya ada tu guna dia tengok benda-benda bermanfaat je. Tak tengok Netflix. Kena bagi tahu. Kalau kita tak bagi tahu, orang awam dia hukum secara umum. Rumah tok guru ada TV, kita pakat beli TV lah kau. Dia guna hujah. Hujah ni guna ni kena atas kepala kita. Tu bapak sebut contoh. Beringat bila kita jadi orang yang muqtadan bi. Kena berhenti lah. Baru baca ayat. Sambung akan datang insya-Allah masih dalam bab hubbul mal, kasih kepada harta. Allahu a'lam.